Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi marilah sama-sama kita memulakan pertemuan kita pada malam ni. Sesi perkongsian kita pada malam ni dengan sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT hari ini dapat kita teruskan untuk pengajian hadis ataupun sharing session hadis yang kelima daripada hadis 40 Imam An-Nawawi. Dengan saya membaca menjadi bacaan asas ialah syarah hadis 40 Al-Kafi tajuk dia, susunan Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Jadi Alhamdulillah, syukur hari ini. Sebenarnya hajat saya pada permulaan saya buat sharing session ni sebenarnya untuk kita mengambil kesempatan daripada PKPB yang dilaksanakan. Sebab tu saya cuba mencongok kalau kita dapat kalau PKPB habis 6 hari bulan 12, kalau kita buat setiap hari, saya buat setiap hari ni, insya-Allah bacaan kitab ni bolehlah sampai ke hadis yang ke-20 lebih lah, lebih daripada 20 hadis. Tapi hari ni dapat berita gembira daripada kerajaan, PKPB di Terengganu ditamatkan. Jadi ini hari yang terakhir PKPB. Esok kembali kepada asal balik. Jadi mungkinlah penjadualan sharing session yang saya buat ni mungkin ada perubahan sikit lah. Kalau ikut asal hajat di hati tu nak buat setiap hari, tapi lepas ni mungkinlah ada selang-selang hari-hari tertentu disebabkan ialah ada hari kita bekerja, mungkin letih dengan sebab bekerja dan sebagainya. Kita tengoklah macam mana. InsyaAllah saya akan maklumkan dari masa ke masa berkaitan dengan sesi perkongsian kita ni, ya. Jadi insyaAllah akan dimaklumkan lah mana yang kira kita format gini je mudah. Siapa yang free ikut, siapa yang tak free nak macam mana kan, kita tetap teruskan. Sebab antara tujuan saya buat ni adalah untuk menyampaikan apa yang saya tahu. Apa yang saya tidak tahu saya terus sampaikan lah, kan. Jadi hari ni sampai hadis yang kelima. Maknanya ni siri yang ke-6 dah lah. Dekat seminggu dah buat ni. Alhamdulillah, dengan buat ni maksudnya membuatkan saya disiplin semula. Membaca kitab-kitab, rujuk kitab, dengar balik pendapat-pendapat asatizah yang lain. Jadi perkara yang bagus lah. Kalau nak ikut orang yang minat dengan ilmu ni, dia ada masa yang khusus lah dia untuk menelaah buku dan kitab-kitab ni, mengulang kaji balik, merujuk balik dan sebagainya. Tapi saya ni tak berapa disiplin sebelum ni. Jadi dengan adanya sharing session ni menyebabkan saya agak berdisiplin lah dalam mengulang kaji balik ilmu-ilmu yang telah dipelajari. Hadis yang kelima, kita terus pada hadis yang kelima yang diletakkan oleh pengarang ni dengan tajuknya perkara baru dalam agama. Perkara baru dalam agama. Hadisnya ialah daripada Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Wa fi riwayatin li Muslim, "Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun." Maksudnya, sesiapa yang mengadakan pembaharuan dalam urusan kami ini, iaitu agama kami ini, yang bukan berasal daripadanya, maka ianya tertolak. Manakala dalam hadis riwayat Muslim, barang siapa yang beramal dengan amalan yang bukan berasal daripada agama kami, maka amalan itu tertolak.
Jadi hadis, maknanya lafaz dari yang pertama yang mula-mula kita sebut tadi tu adalah daripada riwayat Al-Bukhari. Dan bila kata ada tambahan tu, manakala dalam riwayat Muslim, waktu maksudnya hadis riwayat Muslim lah. Ya, hadis riwayat Muslim. Yang mana maksudnya hampir sama. Maksudnya hampir sama. Kita pergi dulu kepada biodata, biografi ringkas perawi. Yang ini rawi yang meriwayatkan hadis ni ialah Aisyah radhiyallahu anha. Maaf speaker ni kita tak ada butang pula ini. Saya cuba sangkut kat sini tu. Agak tak jatuh lah. So Aisyah ni memanglah kita kenal, iaitu isteri Nabi SAW. Ummul Mukminin. Ummul Mukminin maksudnya ibu kepada orang-orang yang beriman. Dia ambil daripada hadis Nabi SAW yang menggelarkan isteri-isterinya ialah ibu kepada orang-orang yang beriman. Ummul Mukminin. Ummul Mukminin Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau ialah puteri kepada khalifah pertama umat Islam. Jadi sebelum ni kita dah katakan, masa kita tengok hadis Abdullah bin Umar, kita katakan Abdullah bin Umar ni adalah adik ipar kepada Nabi SAW kerana Hafsah berkahwin. Kakaknya Hafsah berkahwin dengan Nabi SAW. Jadi kita dapat fahami bahawa Abdullah bin Umar dan Hafsah ni adalah anak kepada Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar ni adalah bapa mertua kepada Nabi SAW. Dan bila kita baca hari ini Aisyah juga adalah anak kepada Aisyah adalah anak kepada Abu Bakar, dan secara tidak langsungnya Abu Bakar juga adalah bapa mertua Nabi SAW. Kunyah beliau, kunyah untuk Aisyah ialah Ummu Abdillah, iaitu dengan nama anak saudaranya. Abdillah tu anak saudara dia, Abdullah, iaitu Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair. Beliau dilahirkan di kota Mekah 4 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW dilantik menjadi Rasul, dan beliau telah memeluk Islam ketika waktu kecil. Beliau telah berkahwin dengan Nabi SAW, dengan Rasulullah SAW di Mekah ketika berusia 6 tahun. Selepas 3 tahun kewafatan Khadijah. Mana-mana kita tahu bahawa Khadijah ini ketika Khadijah berkahwin dengan Rasulullah SAW, selama mana hayat Khadijah itu, Nabi SAW tidak berkahwin dengan mana-mana perempuan yang lain. Ya. Jadi 3 tahun selepas Khadijah wafat, Nabi SAW berkahwin dengan Aisyah. Dan Rasulullah SAW bersama dengannya di kota Madinah ketika usianya 9 tahun, iaitu pada bulan Syawal selepas pulang daripada peperangan Badar pada tahun kedua Hijrah. Jadi kat sini biasa berlaku kontroversi berkaitan dengan waktu Nabi SAW berkahwin dengan Aisyah, kerana Aisyah pada waktu tu dikira sebagai muda. Dan benda ni menjadi serangan, modal serangan orang-orang barat, orientalis, dalam memburuk-burukkan Nabi SAW. Penjelasan berkaitan dengan Nabi berkahwin awal dengan Aisyah ini banyak telah diterangkan oleh para ulama kita. Kita boleh cari dalam YouTube, dalam Google. Telah dijawab hujah-hujahnya. Tetapi malang sekali, peluru-peluru ini walaupun telah dijawab, tetapi semakin dimainkan, kerap kali dimainkan apabila orang-orang barat, orientalis mula menyerang Islam dengan menyerang cop Nabi ini sebagai orang yang kuat seks kerana berkahwin dengan kanak-kanak yang berumur 6 tahun dan bersamanya ketika 9 tahun. Saya tidak ulas perkara ni, tapi telah dijawab. Kita boleh carilah melalui kalam-kalam
ulasan-ulasan para ulama. Di samping itu, beliau antara isteri yang sangat disayangi oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diceritakan oleh Amr bin Al-As. Amr bin Al-As menceritakan, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah manusia yang paling engkau kasihi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Aisyah radhiyallahu anha. Aku bertanya lagi, kalau dalam kalangan lelaki? Rasulullah menjawab, ayahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi ini adalah satu pujian Nabi SAW kepada isterinya Aisyah, kepada para sahabat. Selain itu, beliau merupakan salah seorang isteri Rasulullah SAW yang faqih, alim, cerdik dan banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW, iaitu sebanyak 2,210 hadis. Yang mana kita sebut sebelum ni top 5 ataupun top 6 sahabat yang meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW ni, yang pertamanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian yang keduanya ialah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar. Yang ketiganya adalah Anas bin Malik. Yang keempat ialah Aisyah. Yang keempat ni Aisyah. Yang kelima Abdullah bin Abbas. Dan yang keenam Jabir bin Abdullah. Jadi kita boleh tengok situ, Aisyah ni antara orang yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kerana beliau juga merupakan tempat rujukan para sahabat radhiyallahu anhum yang besar dalam bertanya soalan berkaitan agama seperti fiqh, faraid dan perkara-perkara yang berkaitan dengan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di dalam rumah. Jadi sahabat-sahabat ni memang banyak merujuk kepada Aisyah, tanya kalau Rasulullah masa duduk rumah macam ni, dia buat macam mana? Buat ni macam mana? Jadi oleh kerana Aisyah ni adalah isteri Rasulullah SAW, sahabat-sahabat mudah bertanya dengan dia. Bertambah pula Aisyah ni adalah seorang yang cerdik, alim, faqih dan sebagainya. Walaupun Sayyidatina Aisyah memiliki ketinggian ilmu pengetahuan, beliau turut bersama-sama para sahabat yang lain memainkan peranan penting dalam proses pendidikan dan pembentukan masyarakat ketika itu. Jadi walaupun dia ni seorang ilmu yang tinggi, dia bercampur juga dengan masyarakat. Dia menyumbang juga pada masyarakat. Bukan sekadar pandai-pandai dia saja, tinggi ilmu tinggi dia saja. Tapi dia terlibat juga dengan proses pendidikan. Dan malah dia mengajar para sahabat dalam dan dihadiri oleh para sahabat yang muslimin ni. Yang lelaki datang menuntut ilmu dengan dia. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat ketika usia Aisyah 18 tahun dan beliau hidup selepas kewafatan baginda selama 18 tahun. Jadi hidup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika umur 18 tahun Nabi telah wafat dan ditanam di rumah Aisyah. Antara kisah masyhur yang kisah masyhur tentang Aisyah ialah kisah beliau dituduh melakukan zina dengan seorang sahabat bernama Safwan bin Mu'attal As-Sulami selepas berlakunya perang Bani Mustalik. Kisah ini telah dirakam dalam Al-Quran dalam surah An-Nur ayat 11. Kisah ini terkenal dengan kisah hadisul ifki, di mana Aisyah telah difitnah berzina dengan seorang sahabat yang bernama Safwan bin Mu'attal. Kejadiannya adalah salah faham, tetapi apabila timbul syak wasangka, kemudian disambung lidah fitnah ini oleh para musyrikin dan juga orang munafik. Dan malangnya pada waktu itu bukan sekadar itu, telah dipercayai oleh orang-orang Islam sama. Orang-orang Islam ada yang turut sama menyebarkan fitnah ini. Hasil daripada propaganda yang dimainkan oleh para munafik pada waktu itu. Orang munafik pada waktu itu tidak mampu dan tidak berani untuk berdepan dengan orang Islam, tapi dia berani ikut belakang. Jadikan batu api, sebarkan fitnah dan sebagainya. Samalah zaman-zaman sekarang pun macam itulah. Orang jahat ni
Dia tidak berlawan berdepan. Dia akan meletakkan bidak-bidak catur di hadapan dia. Dia akan meletakkan benteng-benteng di hadapan dia. Sama yang seperti yang berlaku di peperangan dunia hari ini pun. Kuasa besar dunia dia tidak jarang sekali. Dia akan bertempur berdepan-depan. Dia akan memperalatkan orang lain dulu untuk menghadapi musuh-musuh dia. Ya. Kisah hadisul ifki ni macam mana berlaku apabila ketika balik daripada perang Bani Mustalik. Biasalah waktu perang Nabi SAW juga akan bawa seorang isteri dia sebab musafir, dan dia akan memilih dengan cara undian siapakah isteri yang akan mengikut baginda Nabi SAW. Ditakdirkan untuk perang Bani Mustalik ni Sayyidatina Aisyah yang mengikut Nabi SAW. Selesai perang, dalam perjalanan pulang ke Madinah, tentera Islam dia singgah di satu tempat, berhenti, rehat dan sebagainya. Ya. Sayyidatina Aisyah duduk di dalam satu, orang kata apa? Kalau kita biasa tengok cerita orang dulu-dulu tu, yang tempat ada puteri raja lah duduk dalam satu, kalau dalam bahasa Arab dipanggil haudash. Haudash. Ada orang pembesar duduk dalam tu, kemudian diangkat oleh orang lain. Lebih kurang gitulah kedudukannya Aisyah pada waktu tu. Bila berhenti pada satu tempat tu, Aisyah ni nak qada hajat. Nak qada hajat. Jadi dia pergilah qada hajat. Dah selesai, dia kembali kepada haudash dia tu. Tempat dia tu lah. Haudash. Bila sampai tu, dia baru perasan rantai dia hilang. Kemudian dia pergi balik ke tempat carilah. Dia cari balik. Pergi balik ke tempat dia qada hajat tadi, ke sekitar kawasan tu, untuk cari rantai dia yang hilang tu. Dalam masa yang sama, tentera-tentera Islam ni dia nak bergerak dah. Jadi dia tak sedar Sayyidatina Aisyah ni telah pergi semula, keluar semula. Orang yang mengangkat tu, tentera yang mengangkat tu tak rasa beza. Ada orang ketak dalam haudash tu sebab apa? Sebab Sayyidatina Aisyah ni orangnya masih muda, berat pun tak berapa berat. Jadi tak boleh nak beza. Jadi akhirnya telah meninggalkan Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah ni oleh kerana kelang kabut sangat, tak tahu nak buat apa, sekali dia berbaring dan berkelubung. Sebab dia rasa ada kemungkinan tentera tu akan sedar dia tak ada dalam haudash tu dan akan kembali mencari dia. Jadi dia baring dan dia kelubung. Ada seorang tentera ni yang melakukan kerja-kerja dia ada tugasan lah. Biasalah tentera ni ada tugasan yang berada di depan, ada tugasan waktu kan jaga di belakang. Safwan bin Mu'attal ni ada tugasan di belakang. Jadi apabila dia lalu kawasan tu, dia tengok macam ada benda. Jadi dia dekati, dia tengok, ini perempuan. Dia kata perempuan. Dia tegur, Aisyah ke? Sayyidatina Aisyah dengan Safwan ni tidak saling komunikasi pun, walaupun maksudnya Safwan ni cakap, Aisyah tak balas sikit pun. Jadi Safwan tengok keadaan gitu, dia ambil kuda. Ada kuda di situ. Kemudian Sayyidatina Aisyah naik atas kuda tu dan Safwan bawalah sehingga balik ke Madinah. Apabila sampai di Madinah, maka tersebarlah cerita tersebut. Bila orang tengok, Aisyah balik. Dan akhirnya benda ni bersambung-sambung fitnah, dan akhirnya Nabi SAW sendiri dalam keadaan tertekan. Betul ke tak ni? Betul ke tak? Aisyah ni berzina dengan Safwan. Ya. Tunggu wahyu pula tak turun-turun. Sebulan tak turun. Puas tanya dah, tanya khadam dia, khadam orang-orang penolong Sayyidatina Aisyah ni. Kemudian tanya juga isteri-isteri Rasulullah yang lain, Hafsah antaranya, tanya betul ke tak ni. Last kali tanya sendiri Aisyah kata fitnah semata-mata. Dan tidak lama selepas tu, selepas bulan lebih, turunnya wahyu menjelaskan bahawa itu adalah pembohongan.
dan mainan daripada orang-orang munafik. Maknanya lama tu tertekan. Bukan Nabi saja, bukan Aisyah saja, Nabi pun berasa sesak dengan apa yang dah hadapi pada waktu tu. Okey, itu berkaitan dengan Aisyah. Selesailah Aisyah. Ada sikit lagi. Aisyah radhiyallahu anha meninggal dunia di kota Madinah pada tahun 57 Hijrah. Beliau dimakamkan di perkuburan Al-Baqi' selepas solat witir pada bulan Ramadan. Abu Hurairah telah menyembahyangkan jenazahnya pada ketika itu. Beliau adalah gubernur di kota Madinah pada zaman pemerintahan Marwan bin Al-Hakam. Abu Hurairah ni walaupun pada zaman Nabi SAW dia ni seorang yang kita kata ahli sufah, tapi pada selepas-lepas tu dia diberikan penghormatan untuk mentadbir Madinah. Dikatakan terdapat 5 orang sahabat yang telah turun ke kubur Aisyah radhiyallahu anha. Mereka ialah Abdullah bin Zubair, Urwah bin Zubair, Al-Qasim bin Muhammad, Abdullah bin Muhammad bin Abi Bakar dan Abdullah bin Abdul Rahman bin Abi Bakar. Jadi ada beberapa orang lah yang turun ke kubur Aisyah untuk meletakkan jenazahnya dalam kubur. Itu berkaitan dengan biografi. Seterusnya keistimewaan hadis ni. Keistimewaan hadis ni. Hadis ini adalah menjadi kaedah yang agung di antara kaedah-kaedah agama dan sebahagian daripada jawami'ul kalim yang dianugerahkan Allah kepada Rasulullah SAW. Kita sebut dah jawami'ul kalim ni maksudnya perkataan yang ringkas tetapi pengajarannya sangat besar. Perkataan yang ringkas tapi pengajarannya sangat besar. Hadis ini merupakan salah satu daripada asas yang penting di dalam Islam. Seperti mana hadis innamal a'malu binniyat merupakan neraca bagi setiap amalan manusia pada batin, di mana setiap amalan tidak bermatlamatkan keredaan Allah, maka pembuatnya tidak akan diberi pahala. Begitu juga dengan hadis ni. Hadis yang kita baca ni, ia merupakan neraca kepada amalan zahir, di mana semua pekerjaan yang bukan dari suruhan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, maka ianya ditolak. Setiap orang yang mengada-adakan sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya di dalam urusan agama, maka bukanlah daripada agama ni. Jadi macam kita cerita sebelum ni, kalaulah kita katakan sesuatu amalan tu, macam mana kita nak kira sebagai ibadat tu lah. Kita kata, macam mana kita nak katakan ibadat itu adalah ibadat yang sahih? Yang pertama, niatnya mestilah betul. Yang keduanya, amalan mestilah betul. Amalan yang mesti betul ni ialah bertepatan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan disampaikan oleh Nabi SAW. Dua perkara ni. Jadi hadis innamal a'malu binniyat, hadis yang pertama dalam hadis 40 Imam Nawawi ni telah kita jelaskan sebelum ni. Yang keduanya ialah berkaitan dengan amalan yang bertepatan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Inilah hadisnya. Ya. Itu maksud keistimewaan hadis tadi. Ulama dan hadis ni. Imam Nawawi berkata hadis ini sewajarnya dihafal. Mudah je. Sewajarnya dihafal dan dijadikan hujah bagi menghapuskan kemungkaran. Mudah je kita hafal hadis ni. Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Ada berapa perkataan ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sahaja. 10 perkataan. Boleh hafal. Ya? Boleh tengok balik. Type saja di Google tu hadis kelima daripada hadis 40. Akan keluarlah hadis tu dan kita boleh hafal. Okey. Okey setakat ni. Kita main belasah je. Tak tahu clear ke tak. InsyaAllah lepas ni kita akan tengok pengajaran petunjuk Nabawi dan juga faedah hadis.
Okey, kita pergi kepada petunjuk yang pertama ataupun pengajaran yang pertama, iaitu berkaitan dengan pengertian bid'ah. Imam Nawawi telah memberikan pengertian bid'ah seperti berikut. Bid'ah dari segi istilah syarak bermaksud mencipta sesuatu amalan, ibadah yang tidak wujud pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah terbagi kepada bid'ah yang baik dan bid'ah yang keji. Jadi Imam Nawawi kata, bid'ah ni ialah satu perkara yang dalam ibadat yang tidak ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi diada-adakan. Kemudian Imam Nawawi mengatakan tapi ada bid'ah yang baik dan ada bid'ah yang keji. Kalau kita biasa dengar, ada istilah yang selalu kita dengar lah, yang masyhur di kalangan kita, bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Ataupun sebagian orang menggunakan istilah bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah. Ya. Menurut Imam Asy-Syatibi pula, bid'ah ni macam mana? Tariqatu fid din mukhtara'ah. Satu jalan dalam agama yang dibuat-buat. Tudahi asy-syar'iyyata yuqsadu bis-suluki 'alayha al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillahi subhanahu. Benda-benda jalan yang diadakan dalam agama, tujuannya apa? Tujuannya menyerupai syariat. Tujuannya menyerupai syariat untuk berlebih-lebih dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Asalnya benda tu tak ada tapi dia rasa benda tak cukup, dia nak tambah. Itulah yang dikatakan oleh Imam Syatibi sebagai bid'ah. Sebagai bid'ah. Mungkinlah mungkinlah kita disyariatkan dengan sebahagian contohnya sembahyang sekian-sekian rakaat, dia nak tambah. Tak ada sembahyang sunat berkaitan dengan tu, dia pun nak tambah juga berkaitan dengan tu. Pada tarikh ni contohnya satu Safar, tak ada benda-benda contoh pada tarikh satu Safar. Dia nak kata dia nak berpuasa satu Safar. Sedangkan contohnya lah kita kata Nabi tak sebut pun pasal puasa satu Safar, 2 Safar ke 3 Safar ke Nabi tak sebut. Ya. Contohlah. Jadi dia nak tambah, dia rasa nak puasa. Sebenarnya puasa tu tidak ada masalah, tapi mengatakan bahawa benda tu adalah satu perkara yang sunat ataupun berdasarkan perbuatan Nabi, sunnah daripada Nabi, maka itu adalah satu perkara yang bid'ah. Itu maksud yang disampaikan oleh Imam Syatibi. Imam Syatibi pula tidak setakat saya tahu tidak membahagikan, tidak menyatakan pembahagian seperti mana yang dibahagikan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi mengatakan ada bid'ah hasanah dan ada bid'ah as-sayyi'ah. Pengajaran yang kedua, menurut Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, hadis ni menunjukkan makna lafzi dan mafhum. Makna lafzi ni maksudnya makna dari segi lafaz. Mafhum ni kefahaman yang diambil daripada perkara tersebut. Dari segi lafaz hadis ni menunjukkan segala amal perbuatan yang diada-adakan dalam urusan agama yang tidak ada dasarnya dalam Al-Quran maupun Sunnah akan ditolak. Bid'ah mungkin bentuk perkataan atau fahaman seperti Jahmiyah, Rafidah, Mu'tazilah, ataupun berbentuk bid'ah-bid'ah amaliyah seperti melakukan ibadah yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi mungkin Syekh Abdul Rahman Sa'di ni kata dari segi lafaznya kita tengok, dari segi bahasa, dari segi zahirnya kita tengok hadis ni mungkinlah mengatakan bahawa setiap perkara baru yang tidak ada dalam agama ni maka ialah bid'ah. Sama ada dari segi perkataan ataupun fahaman. Fahaman ni i'tiqad lah, kepercayaan. Ada yang mungkin dari segi bid'ah tu seperti orang yang berfahaman Jahmiyah ataupun Rafidah, Syiah ni semua, ataupun Mu'tazilah, ataupun berbentuk bid'ah-bid'ah amaliyah. Bid'ah yang bukan berbentuk i'tiqad ni tapi berbentuk amalan. Antara yang biasa disebut oleh ulama ialah antara yang biasa menjadi perbahasan di kalangan kita ialah
Contohnya, adakah kita menyebut Allahumma, dalam salawat kita sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Adakah benda itu bid'ah ataupun tidak? Ada yang mengatakan bid'ah, ada ulama mengatakan itu bid'ah, ada ulama yang mengatakan itu tidak bid'ah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab apa? Hujah orang yang mengatakan benda itu bid'ah ialah Nabi SAW mengajar kita selawat Allahumma salli ala Muhammad tanpa menyebut sayyidina. Ada orang yang mengatakan benda ni tidak bid'ah, tetapi salah satu cara kita menunjukkan kecintaan kepada Nabi, kita menggelarkan orang yang kita hormati dengan perkataan sayyid. Sayyid ni ketua kami, orang yang memelihara kami, penjaga kami, pemimpin kami, begitulah. Begitu. Tapi nak ceritanya dari segi amalan, kita berselawat, mungkin juga benda tu diistilahkan sebagai bid'ah oleh sebahagian ulama. Manakala makna mafhum hadis ini ialah siapa sahaja yang melakukan amalan berdasarkan ajaran Allah dan Rasulnya, sama ada yang wajib, sunat mahupun mustahab. Mustahab ni maksudnya sunatlah dan digalakkan ataupun digalakkan. Amalannya diterima oleh Allah dan diberi balasan diberi balasan oleh Allah. Maksudnya dari segi mafhumnya, siapa yang buat amalan ni ikut Allah, yang Allah tunjuk, ikut yang Nabi SAW cerita kepada kita, maka itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ganjaran pahala. Perkara yang ketiga pula, pengajaran yang ketiga. Pengajaran yang ketiga ialah Imam Syafi'i berkata, apa-apa yang diada-adakan dan menyanggahi Al-Quran, sunnah, ijma' atau asar, maka ia adalah bid'ah yang sesat. Manakala perkara baru yang baik yang diwujudkan dan tidak menyanggahi semua itu, maka itu adalah bid'ah yang terpuji. Imam Syafi'i pun lebih kurang macam Imam Nawawi. Pendapat Imam Syafi'i tadi pun lebih kurang pendapat Imam Nawawi yang kita sebut awal tadi. Ada benda yang bid'ah yang baik, hasanah, dan ada bid'ah yang sesat, dhalalah. Kalau benda tu bertepatan dengan hadis ataupun Quran, ada asas, walaupun tidak secara tepat amalan-amalan tersebut, maka dibolehkan. Ataupun kalau tidak ada dalil langsung, tidak ada sandaran langsung, maka itulah yang dikatakan sebagai bid'ah yang keji. Ya. Ibnu Daqiq Al-Aid berkata, adapun perkara-perkara yang merupakan cabang daripada persoalan dasar yang tidak terkeluar daripada sunnah tidak tercakup dalam hadis ini. Contohnya penulisan Al-Quran dalam bentuk mushaf. Jadi kalau dalam benda-benda yang tersangat cabang, tidak termasuk dalam hadis ni, kata Ibnu Daqiq Al-Aid. Maksudnya bukanlah kata apa, amalan yang mardud ataupun amalan yang ditolak, seperti mana yang disebut oleh Nabi SAW. Benda-benda yang terlalu cabang, contohnya yang tidak menyentuh usul. Contohnya Ibnu Daqiq menyatakan penulisan Al-Quran. Penulisan Al-Quran ni kalau kita tengok, pada awalnya penulisan Al-Quran ni, sahabat-sahabat berat hati nak buat pengumpulan Al-Quran dan penulisan Al-Quran. Penulisan Al-Quran maknanya penulisan Al-Quran yang dalam bentuk mushaf lah. Dulu masa zaman Nabi SAW, Quran ditulis secara berterabur je. Tulis di mana-mana yang boleh ditulis dan dimuliakan tempat tulis tu. Pembukuan ni dalam bentuk yang seperti yang kita terima pada hari ini dibuat selepas Nabi SAW wafat. Bermulanya melalui cadangan Sayyidina Umar kepada Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar rasa tak sedap. Sebab apa? Sebab Nabi tak pernah buat. Tanya sahabat lain pun rasa gitu juga. Tetapi apabila Umar memberi hujah dia, memberi sebab dia, akhirnya para sahabat bersetuju. Tapi perkara ini adalah perkara baru. Tapi walaupun perkara ini perkara baru, tapi tidak termasuk dalam hadis Nabi yang disebutkan ni, perkara baru yang tidak ada asal dalam agama. Tidak termasuk, tidak dikira lah. Kerana dia adalah perkara-perkara yang cabang sahaja. Boleh Dalam kitab Al-Wafi menyebut antara bid'ah buruk yang berlaku dalam kalangan manusia umum ialah mengagung-agungkan benda tertentu dan mengambil berkat serta beriktikad bahawa ia boleh memberi manfaat
seperti mengagungkan perigi, pokok ataupun kubur. Ada juga hak ni bid'ah, terang-terang bid'ah. Mempercayai benda-benda ni ada berkat, orang kata apa, boleh memberi kata apa, sesuatu lah kepada dia. Ni adalah benda-benda yang bid'ah. Pengajaran ke-6 ni dia akan memperhalusi apa yang disebutkan dalam kitab Al-Wafi tadi tu. Satu riwayat yang sahih telah menceritakan bahawa para sahabat telah melintasi sebatang pokok bidara sebelum sampai ke Hunain, di mana orang-orang musyrikin telah mengagungkan dan menyandarkan senjata mereka pada pokok tersebut. Maka berkatalah para sahabat, jadikanlah bagi kami tempat sandaran senjata sebagaimana yang mereka miliki. Jadi pada satu, orang kata apa, ada dalam satu ketika dalam perjalanan perang ke Hunain, sahabat-sahabat dia telah minta pada Nabi SAW untuk dijadikan tempat pada pokok ke pada apa, untuk jadi tempat sandar senjata. Sebab ada kepercayaan daripada orang musyrikin ni, kalau tempat-tempat sekian-sekian ni, pada pokok sekian-sekian, pokok bidara ke pokok apa ke, dia akan memberi tuah, memberi berkat ke, memberi apa, senang cerita bagi kelebihan lah. Bagi kelebihan. Jadi Rasulullah pun kata apa? Allahu Akbar. Wa qultum wallazi nafsi biyadi kama qalat banu Israil Musa. Ij'al lana kama lahum alihah. Qala innakum qaumun tajhalun. Latarkabunna sunana man kana qablakum. Nabi pun dalam keadaan yang nada yang sangat tinggi, dia mengatakan bahawa Allahu Akbar. Sesungguhnya demi jiwa aku di tangannya, tangan Allah lah, kamu telah berkata ini adalah sebagaimana yang telah dikatakan oleh kaum Musa kepada Nabi Musa alaihi salam, jadikanlah kami Tuhan sebagaimana mereka mempunyai Tuhan-Tuhan. Kemudian baginda bersabda, sesungguhnya kamu adalah kaum yang jahil. Kamu akan mengikuti jalan kaum yang sebelum daripada kamu. Jadi kita ni jangan ikut kepercayaan karut. Dan inilah yang dikatakan benar-benar bid'ah yang dalalah. Dalalah. Pengajaran yang ke-6, pengajaran yang ke-7, kami nukilkan, kata pengarang, kami nukilkan dari sebuah buku yang dikaryakan oleh Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari rahimahullah, antara lain berkata, sesiapa yang mengadakan sesuatu yang baru dalam urusan kami, yakni urusan agama Islam, yang ia bukannya dari urusan kami, maka ia tolak. Hadis ini membawa maksud perkara baru yang diadakan ada dua jenis. Yang pertama, yang bukan daripada agama. Yang bukan daripada agama, maksudnya tidak ada nas dan dalil. Maka ini adalah bid'ah yang sesat. Yang satu lagi ialah yang termasuk dalam agama ni dan disokong oleh prinsip agama dan disokong dengan dalil, maka ia adalah betul dan diterima. Inilah yang dimasukkan dengan sunnah yang baik. Jadi ada perkara baru yang dikira sebagai bid'ah hasanah, ada perkara baru yang dikira sebagai bid'ah dalalah. Walaupun begitu, ada juga sebahagian pandangan ulama yang mengatakan tidak ada bid'ah hasanah dan tidak ada pembahagian bid'ah hasanah dan bid'ah dalalah. Jadi kita ambil benda itu sebagai perbezaan pandangan ulama sahaja. Kerana benda ni memanglah ada pandangan ulama dan ada yang menggunakan pandangan yang kata ada yang menggunakan pandangan yang kata tak ada. Ya. Jadi jangan bergaduh. Sebab bila bergaduh ni menyebabkan kesatuan umat Islam terancam. Jadi kita boleh memilih pandangan mana yang kita rasa betul dengan sandaran-sandaran ulama, dan kita menghormati orang lain yang memilih pandangan-pandangan yang lain daripada kita. Dan pengajaran yang terakhir, pengajaran yang ke-8, Syekh At-Tahtawi berkata, hadis ini menjadi dalil bahawa ibadat seperti mandi, wudu, puasa dan solat jika dilakukan bercanggah dengan syarak, maka ianya ditolak. Kalaulah Nabi dalam Islam ni ada disyariatkan mandi wajib. Disyariatkan mandi wajib. Dan mandi wajib ni ada syarat-syarat dia pula.
Ada disyariatkan mandi wajib, dan mandi wajib ni ada syarat-syarat. Antaranya ialah meratakan air ke seluruh anggota badan. Kalau kita ni nak buat pandai-pandai, mandi cukup basuh-basuh badan dengan kepala cukup rata tak rata celah-celah badan kita tu, kita tak ambil kisah. Jadi benda tu adalah amalan yang tertolak kerana tidak mengikut apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikut kajian para ulama. Begitu juga kalau kita nak puasa, ya, kita nak puasa. Dalam Islam kata puasa daripada waktu subuh sampailah ke waktu maghrib. Sehinggalah masuknya waktu maghrib. Bermulanya waktu subuh sehingga bermulanya waktu maghrib. Kita tak mahu. Kita tak nak. Kita nak puasa daripada waktu zuhur sampai waktu maghrib. Nak ikut kita. Jadi tak boleh. Benda itulah ditolak daripada agama kita kan. Jadi tak kena. Jadi yang kenanya ialah kita mengikut apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Itulah yang terbaik. Ya. Dan akhirnya daripada hadis ni kita tengok aplikasi hadis dalam kehidupan. Yang ni kita tengok daripada penulis. Perlu untuk kita ketahui bahawa amalan yang dinilai bukan kualiti ataupun kuantiti semata-mata, tetapi sejauh mana kesesuaiannya menurut Allah dan Rasulnya. Ini dalam ibadat, perkiraan ni lah perkiraan yang utama sekali, iaitu bertepatan tak dengan Al-Quran dan Sunnah. Bertepatan tak? Kalau tak bertepatan, maka benda ni tertolak. Ya? Walaupun amalan baik banyak dilakukan, tetapi jika tidak berasaskan kepada peraturan syarak, amalan tersebut menjadi sia-sia. Solat subuh 2 rakaat. Kita rasa subuh ni waktu yang baik untuk kita bersenam. Baik kita solat 4 rakaat. Secara automatiknya kita akan bersenam juga. Jadi pada waktu tu maka benda ni lah ditolak. Kita kena ikut perintah yang ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Kita tidak boleh buat kepala kita saja. Ikut kepala kita je. Demikian pula meskipun banyak amalan baik yang dilakukan tetapi tidak memenuhi syarat pelaksanaannya, maka amalan tersebut tidak mendatangkan pahala. Ya. Kalau puasa tu hendaklah bukan setakat lapar dan dahaga, tapi tidak boleh juga melakukan perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa. Kalaulah kita kata puasa tu lapar dan dahaga saja, maka tak cukup syarat lah. Jadi ibadat-ibadat ni kena cukup syarat juga. Kalau kita pergi haji, kena buat rukun dia. Pastikan buat yang wajib juga dan sebagainya. Begitu juga dengan umrah. Ya. Maksudnya bila kita buat tu bukan ikut kita saja. Walaupun kita buat banyak pun. Kita puasa, kita kata kita puasa setiap hari. Tetapi tahan lapar dan dahaga saja. Benda-benda yang membatalkan puasa lain kita buat. Jadi tak kena juga. Justru amalan yang dilakukan perlu kepada muwafaqah. Maksudnya selari dengan kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mesti disertakan dengan keikhlasan. Ya. Jadi kita sebut sekali lagi, ibadah yang sahih itu niatnya kena betul kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan ikhlas. Dan amalan juga perlu bertepatan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Dalam kita membina kehidupan mengikut neraca syarak, janganlah sesekali kita abaikan petunjuk kenabian, hadiyun nabawi. Kerana dialah penterjemah Al-Quran yang sebenarnya. Fahamilah nas dan kehendak nas yang sebenarnya. Itulah yang paling selamat. Jadi dalam kita berbuat amalan ni, kita kena tengok apa yang Nabi kata. Sebab Nabi lah yang menterjemahkan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala yang ada di dalam Al-Quran. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala utuskan Rasul ni untuk dia cerita balik apa yang dia hendak. Sekiranya kita ni tidak faham, dialah memperincikan. Kalau kita tak ikut Nabi, kita ni solat macam mana sekarang ni kan? Sebab dalam Al-Quran diperintahkan kita diperintahkan untuk menunaikan solat saja. Tidak diceritakan solat ni macam mana. Kena mula dengan takbir ke, kena mula dengan tahiyat dulu.
Semua tu diperincikan oleh Nabi SAW. Nabi sebut apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kamu solatlah seperti mana kamu melihat aku solat. Nabi pun tunjuk kepada para sahabat untuk solat. Generasi para sahabat solat dan generasi tabi'in melihat sahabat-sahabat solat macam tu, kemudian dibuat solat macam tu. Kemudian generasi seterusnya tengok dan solat begitulah sampailah kepada kita sekarang ni. Ya. Di dalam perkara bid'ah, umat Islam harus berhati-hati dalam mengaplikasikan tuduhan bid'ah kepada sesuatu perkara. Yang ni perlu kita berhati-hati. Ada orang mudah sangat untuk menjatuhkan hukuman bid'ah kepada orang lain. Yang ni tak boleh bid'ah, yang ni tak boleh bid'ah, yang ni tak boleh bid'ah. Dalam masa yang sama, tidak boleh juga kita ni terlalu longgar. Tak apa, ni bukan bid'ah ni, sedangkan tidak ada dalil. Tak apa, ni bukan bid'ah, sedangkan kita tidak ada sandaran dan sebagainya. Jadi kita kena mengimbangkan antara yang terlalu berlebih-lebihan, terlalu ketat, ataupun berlebih-lebihan longgar. Tidak boleh. Jadi kita kena hati-hati. Khususnya dalam kita menghukumkan satu bid'ah itu. Sesuatu orang tu melakukan bid'ah. Kerana bid'ah ni Nabi sebut, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jadi bila sebut dalam neraka tu, setiap bid'ah itu sesat dan setiap yang sesat itu dalam neraka, jadi satu dosa. Jadi susah kita menuduh orang lain membuat dosa mudah-mudah macam tu. Kata pengarang lagi, ketelitian dan kefakihan dalam sesuatu isu diperlukan agar tuduhan bid'ah tidak digunakan sewenang-wenangnya, sehinggakan perkara yang berada di dalam ruang khilaf para ulama pun dilabel sebagai bid'ah. Boleh jadi ada pandangan-pandangan ni khilaf. Ulama ni kata macam ni, ulama ni kata macam ni. Tetapi oleh kerana tidak menghormati pandangan-pandangan yang lain, mudah dilabelkan golongan orang yang tidak bersama dengan kita tu sebagai orang yang melakukan bid'ah. Tak boleh macam tu. Dia kena berhati-hati dalam tuduhan bid'ah ni. Begitu juga dalam tuduhan kafir mengkafirkan orang ni. Kena berhati-hati dalam menyatakan orang ni kafir, orang ni jatuh kufur dan sebagainya. Kena hati-hati. Oleh itu, jangan terlalu bermudah-mudah dan terlalu ketat dalam berhadapan dengan isu bid'ah. Itulah kalam akhir daripada pengarang kitab ni, Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Secara kesimpulannya, saya boleh kata dalam perbahasan ni, Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri dia berpendirian secara agak sederhana, yang mana memperakui adanya bid'ah yang dhalalah, dan di sana ada juga bid'ah yang hasanah, tetapi tidak terlalu longgar dalam mengatakan ini bukan bid'ah, ini bukan bid'ah dan ini bukan bid'ah. Sebaliknya perlu ada dalil dan nas paling kurang, walaupun tidak bertepatan, maksudnya dalil itu tidak tepat-tepat terhadap sesuatu amalan yang baru tersebut. Jadi setakat itulah insya-Allah pada malam ni kita buka dulu. Kalau ada soalan, setakat mana yang saya boleh jawab, saya jawab. Kalau tak boleh jawab, memang saya berserahlah kepada orang yang lebih alim insya-Allah. Saya bacakan sikit dalam kitab Al-Wafi karangan Syekh Mustafa Al-Bura dan juga Syekh Muhyiddin Mistu, dua-dua ulama Syariah ni. Dia kata ada juga amalan-amalan bid'ah yang mardudah ni ditolak dalam ibadat. Yang biasa disebut ni ialah antaranya, dia kata mendekati Allah dengan menari. Ada orang kata dengan menarilah dia kata boleh mendekati Allah. Sedangkan dalam Islam nak mendekati Allah hendaklah dengan zikir, dengan solat, dengan ibadat-ibadat. Tapi dia kata dengan menari dia boleh mendekati Allah. Jadi benda itulah. Kemudian Masya Allah, Syekh Abdul Asim, Syekh Anwar
Teras Jenang ni. Ya. Masya Allah. Timbalan Nazir Masjid Teras Jenang. Saya sebut lagi antara benda-benda yang bid'ah yang dikatakan dilakukan untuk ibadat ni ialah bila orang kata nak mendekatkan Allah dengan cara menari. Ni satu tak ada nas pun, maksudnya tak ada, Nabi pun tak pernah buat mendekatkan Allah dengan cara menari, ya. Ataupun dengan melihat kepada wajah-wajah perempuan. Dengan melihat kepada muka perempuan, maka boleh mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini cukup bid'ah lah. Malah benda ni bertentangan dengan nas yang mengarahkan kita, yang memerintahkan kita supaya kita menundukkan pandangan. Ya. Au bi kashfir ra'si fi ghairi al-ihram. Yang ni sebutlah. Dan macam-macam lagi lah. Saya ingat dulu ada biasanya di Syria tu kumpulan-kumpulan tarekat, dia mencintai Nabi, tetapi bila musim Maulid ni, Maulid pun satu perbahasan juga, ada yang setuju ada yang tak setuju, tapi kita ambil pandangan yang setujulah, ya, pandangan. Tapi ada yang ketika Maulid ni dia memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi silapnya ialah di mana dia memuji tu, dia memuji Nabi sampaikan dia memuji Nabi ni seolah-olah Nabi ni Tuhan pula. Jadi benda ni dah jadi salah. Nabi ialah Nabi. Nabi kita sangat cintai, tetapi dia tidak mencapai tahap ketuhanan. Dia capai tahap, dia hanyalah Rasul. Manusia dan Rasul. Istimewanya kerana dia adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah. Tapi dia adalah manusia juga. Dia bukanlah seperti Tuhan. Dia bukanlah Tuhan. Tapi dia tu. Tapi berlaku di dalam kumpulan-kumpulan tarikat yang berlebih-lebihan. Kadang-kadang bukan Tok Syekh tarikat yang berlebih-lebihan. Anak murid ni berlebih-lebihan. Dia baca syair apa semua, boleh syair sikit, dia baca syair yang lebih-lebih lah. Sampai memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, sampai martabat Tuhan pula. Ya. Jadi rasa tu setakat, Masya Allah, ramai ni orang Teras Jenang. Terima kasih. Jadi tarikat ni sebenarnya asalnya perkara yang elok. Maknanya syekh-syekh ni dia banyak membawa anak-anak murid dia ni supaya dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, menceritakan pengalaman dia, macam mana dia beribadat, macam mana dia boleh mendekatkan diri pada Allah. Kita boleh tengoklah dalam buku-buku akhlak dan tasawuf, kita boleh tengok ulama-ulama ni sangat baik. Ulama-ulama ni sangat baik dalam menterjemahkan orang kata apa, kecintaan tu dengan ibadat. Berbezalah dengan kita. Kita ni tak tahulah macam mana, setakat mana. Jadi apa yang nak nyatakan kat sini, kesimpulan pada malam ini ialah apabila kita melakukan sesuatu amalan, hendaklah bertepatan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Selain daripada Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia adalah ditolak. Ada pun perkara-perkara baru yang ada sandaran dalam agama, maka dia diterima di dalam agama Islam. Dia rasa setakat tu sajalah pada malam ni. Kalau ada soalan, tak ada soalan InsyaAllah. Terima kasih sahabat-sahabat Teras Jenang, geng-geng Bangi ni. Moga tabahlah dengan baki PKPB ni. Di Terengganu dah habis dah PKPB hari ni. Masya Allah. Okey, saya rasa setakat tu saja pada malam ni. Jazakumullah khairan katsira. Untuk malam esok dan malam-malam yang seterusnya, saya akan maklumkan di Facebook saya lah. Memandangkan esok dah habis dah PKPB di Terengganu, mungkin kembali kepada tugas-tugas yang biasa, menyebabkan dari segi jadual masa tu agak berubah.
saya akan maklumkan lah. Saya akan maklumkan perkembangannya berikutnya insya-Allah selepas ni di Facebook saya. Boleh tengoklah Facebooknya. Dan beberapa insya-Allah kalau ada masa lepas ni saya akan catatkan apa yang saya janjikan sebelum ni. Antaranya doa semalam saya belum catat lagi, tak sempat. InsyaAllah lepas ni saya akan catatkan dalam Facebook saya. Sekadar tu saja pada malam ni. Terima kasih kepada semua. Kita jumpa lagi lepas ni insya-Allah. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.